Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Selamat bertemu kembali kepada para pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah salam daripada pengurusi dan sekalian pegawai-pegawai Masjid Darul Ma'mur, dan diharapkan para pelajar sekian terus mencari ilmu, menambah ilmu, dan di samping juga terus beramal dan memberi derma, sedekah, terutama sekali kepada masjid yang masih banyak memerlukan bantuan-bantuan daripada para jamaah, khususnya daripada pelajar kita sendiri. Baiklah, pada hari ini kita sambung pengajian kitab Aqidatun Najin di muka surat 83. Sebagaimana kita tahu, untuk kita ulang semula, untuk mengenal Allah Ta'ala ialah haruslah kita simpan dalam akidah kita tentang sifat-sifat Allah. Kerana dengan mengenal sifat-sifat Allah ini, kita tahu membezakan antara manusia dan bukan manusia, antara alam dan antara Allah. Tentunya segala sifat-sifat Allah ini tidak sama dengan sifat-sifat alam yang kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita hidup. Berbeza. Jadi kita mesti mengetahuinya. Dan telah kita lalui, iaitu yang pertama sekali mengetahui sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud kepada Allah Ta'ala. Ya, maknanya sebagai kita orang beriman, kita percaya yang Allah Ta'ala itu ada. Seterusnya, adanya Allah Ta'ala itu bagaimana, ialah mesti kita ketahui, iaitu tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada keperluan kepada yang lain atau hajat kepada yang lain, dan tiada berbilang-bilang. Itulah yang kita kata qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Dan itu adalah sifat-sifat salbiyah, kerana menolak perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kemudian diikuti dengan sifat-sifat ma'ani sebagai kelengkapan kesempurnaan Allah Ta'ala. Sebagaimana manusia sempurna, Allah Ta'ala lebih sempurna dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Yang mana itu semua sifat ma'ani. Jadi kita telah melalui akan penafsiran sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Jadi kita sambunglah di muka surat 83 ini daripada apa yang telah kita lalui tadi. Kemudian kita akan sambung dengan sifat sama, basar dan kalam, mendengar, melihat dan berkata-kata. Saya baca di paragraf atas sekali, muka surat 83. Dan adalah hayat itu tiada takluk dengan suatu, kerana bukan sifat yang memberi bekas, mengadakan suatu dan mengadamkan dia, dan tiada membukakan hakikat suatu, dan tiada pula menunjukkan atas suatu seperti kalam. Jadi hayat ni ialah sifat Allah Ta'ala hidup. Hidupnya tanpa alat, tanpa pernafasan, tanpa memerlukan kepada udara, oksigen dan sebagainya sebagaimana manusia.
Kerana kita telah katakan yang lalu ialah sifat-sifatnya Allah Ta'ala, kudrat, iradat, ilmu, semuanya itu mengatasi segala sifat manusia. Walaupun namanya sama, kudrat, kuasa, berkehendak, ilmu sama, tapi dia mengatasi, tak boleh disamakan dengan sifat manusia. Jadi sifat hayat ni tidak ada takluk, kerana dia tidak memerlukan memberi kesan kepada sesuatu seperti kudrat, atau mengetahui benda yang lalu dan kemudian seperti ilmu. Dan begitu juga tidak seperti iradat. Dia hidup. Allah Ta'ala hidup. Kerana kalau sekiranya kita memikirkan yang Allah Ta'ala tidak hidup, jadi lawannya mati. Ini mustahil. Mustahil. Kerana bila kita katakan Tuhan itu mati, maknanya sudah jadi tak ada Tuhan. Jadi inilah yang jadi mustahil. Jadi itulah sifat hayat. Dan dikatakan manusia itu hidup manakala ada roh pada badannya dan mati pada yang baharu itu, iaitu bercerai nyawa daripada badan. Jadi tak sama dengan manusia. Manusia memang hidup sebab ada nyawa atau ada roh dalam badannya. Bila nyawanya tadi tidak lagi dapat berada dalam badannya, nyawa tadi keluar daripada badannya atau rohnya keluar, maka dia mati. Jadi itu sifat manusia atau kehidupan manusia. Dan pada Allah Ta'ala, jikalau hidup, ia dengan nyawa. Dan pada Allah Ta'ala, jikalau hidup ia dengan nyawa, hukum mati. Jadi Allah Ta'ala kalau hidupnya dengan roh sebenarnya, nyawa, dia akan mati. Kerana setiap yang bernyawa tadi akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Allah Ta'ala kalau dah mati, ini Allah Ta'ala dah sama pula dengan kita. Ini adalah perkara yang mustahil. Baiklah, seterusnya sama' dan basar dan keterangannya. Dan kata musannif, was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Artinya yang kelima daripada sifat ma'ani itu ialah sama', artinya mendengar. Dan yang keenam daripada sifat ma'ani itu basar, artinya melihat, yang ta'aluk keduanya dengan sekalian mawjudat. Jadi itulah sambungan sifat ma'ani, iaitu kalau pertama kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu 4. Yang kelima ialah sama', artinya Allah Ta'ala mendengar. Kita tahu bagaimana Allah Ta'ala mendengar, tak sama dengan kita. Katakanlah kita dapat bunuh seekor lipas. Kita tekan dia dengan batu ke apa, lipas tadi pun terhenyak, mati. Kalau kita gunakan akal, tentu kita percaya bahawasanya sebelum dia mati mesti dia menjerit, menangis, kesakitan. Tapi adakah kita dengar jeritan itu? Adakah kita dengar kesakitan itu? Kita tidak dengar. Itu pendengaran kita. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia dengar bagaimana sakitnya lipas tadi dibunuh, bagaimana pekikannya, bagaimana kesakitannya, semua didengar oleh Allah Ta'ala. Itu bezanya dengar kita dengan dengarnya Allah, walaupun Allah Ta'ala tidak mendengar dengan tidak gunakan telinga. Begitu juga melihat. Kita mungkin melihat sejauh mana? Sejauh 200 meter, 300 meter. Yang mana kalau kita tengok dari jauh mungkin berlainan, sampai kita dekat baru kita kenal sesuatu itu. Tapi Allah Ta'ala melihat, tak terbatas berapa sepanjang mana sekalipun. Kerana dunia ini semua Tuhan yang punya. Bahkan kalau sekiranya dalam gelap ada semut berjalan, Tuhan pun dapat lihat. Kita tak boleh lihat kerana gelap. Lebih lagi semut yang jalan.
Tak ada siapa yang lihat. Bahkan semut berjalan siang hari pun di di bawah naungan, katakan gelap sedikit, kita pun tak melihat. Itulah bezanya penglihatan kita dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pendengaran kita dengan pendengaran Allah Ta'ala. Artinya bermula sama' dan basar pada hak Ta'ala itu dua sifat yang wujudi keduanya, yang berdiri keduanya dengan zat Allah Ta'ala, yang ta'aluk keduanya dengan sekalian yang mawjud atas wajah meliputi akan sebagai ta'aluk yang lebih atas ta'aluk ilmu. Jadi Allah Ta'ala mendengar dan melihat kepada benda-benda yang memang ada. Tentunya yang ada. Yang ada tu ialah alam, diri Allah Ta'ala sendiri. Itu mana apa yang ada, sama ada benda tu wajib ada atau mustahil ada, ataupun harus ada. Itu semuanya termasuk ta'aluk kepada dengar dan melihat. Yang mana melihatnya Allah Ta'ala ni meliputi segala-galanya. Tidak sama dengan ta'aluk ilmu. Ilmu meliputi juga, tetapi bukan ilmu tadi adalah berdasarkan kepada pengetahuan, yang mana pengetahuan tadi bermula daripada yang tiada kepada ada. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Tapi bila sama' dan basar tadi meliputi seperti ilmu juga, tetapi meliputi benda yang ada saja, benda yang wujud. Itulah sebab ada perbezaan di antara ta'aluk sama' dan basar dengan ta'aluk ilmu. Dan adapun pada hak yang baharu, maka sama'nya itu kuat yang diturunkan pada urat yang terhampir pada patat telinga. Jadi kalau kita nak tengok pendengaran benda yang baharu, maksud manusia atau binatang-binatang yang boleh mendengar, maka pendengaran itu bergantung kepada urat. Ini mungkin ahli sains lebih mendalamlah dalam masalah ini. Tapi dari segi dasarnya ialah bergantung kepada satu urat saraf, yang mana urat saraf tadi memerlukan satu alat yang berlapik-lapik atau berlipat-lipat. Itulah telinga. Ini pendengaran manusia dan juga haiwan-haiwan yang mendengar. Dan basar itu kuat yang dihujungkan pada dua urat yang berjumpa keduanya pada hadapan otak. Atas wajah berputus-putus seperti caman timba kulit kambing. Jadi basar pula melihat bagi manusia ialah satu alat, iaitu mata, memandang ke sesuatu di hadapannya, kemudian dibawa kepada urat dua mata tadi, dan urat ini menyambung, urat saraf ni menyambung kepada otak, lalu otak tadi dapat membezakan mana yang dilihat oleh mata manusia. Ini penglihatan manusia begitu. Sebagaimana saya katakan tadi, ahli sains akan lebih mengetahui dengan lebih luaslah tentang masalah ini, tapi secara zahirnya begitulah pandangan manusia. Artinya kalau tidak ada uratnya, tidak ada otaknya, tidak ada alatnya, semua ini, manusia tidak akan melihat. Tidak akan dapat melihat seperti mana melihatnya sekarang. Jadi mungkin manusia samalah dengan pokok atau batu saja, yang mana tak ada alat-alat itu. Inilah rupanya atau atas kelakuan dua dal, di dal belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang yang satu lagi. Inilah rupanya seperti kurungan begitu, dan inilah takrif keduanya daripada kata hukama. Hukama maknanya daripada kata
orang-orang yang bijak pandai dalam ilmu biologi atau ilmu hayat. Jadi maknanya mendengar dan melihat bagi manusia perlukan ada alat-alat, urat-urat yang disambung kepada diri manusia, kemudian dihubungi dengan otak manusia. Sebab itulah manusia boleh mendengar dan membezakan suara-suara yang didengar. Sama ada suara burung, suara katak dan sebagainya dapat dibezakan kerana ada urat-uratnya dan otaknya yang mengunyah ataupun menapis akan apa yang sampai kepadanya. Kalau tidak sampai, dia tak dengar. Itulah keadaan manusia. Dan adapun daripada kata ahli sunnah, jika sama itu kuat yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua telinga, dan basar itu kuat yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia pada dua mata. Jadi mengikut fahaman ahli sunnah ialah kekuatan manusia melihat ialah dengan dua mata. Kekuatan manusia mendengar ialah dengan dua telinga. Ini memang Allah Ta'ala ciptakan dalam fizik ataupun jasad manusia di bahagian otaknya atau kepalanya, yang mana ada matanya dan ada telinganya. Tapi sebelum sampai kepada telinga dan mata tadi, ada urat-urat tertentu yang boleh menyampaikan ke situ, yang mana kemudian ditafsirkan ataupun diterjemahkan oleh otak manusia. Itulah cara pendengaran manusia. Dan sama itu afdal daripada basar pada hak yang baru. Jadi pada alam ini, kalau dibandingkan antara mendengar dan antara melihat, maka yang terlebih afdal ialah mendengar. Kerana mendengar tadi lebih dulu melihat. Kerana kalau kita lihat anak yang dilahirkan, dia lebih mendengar lebih dahulu daripada dia melihat. Artinya matanya belum lagi nampak ataupun masih lagi kabur-kabur kerana masih lagi bayi, tetapi pendengarannya dia boleh dengar kalau sekiranya tidak ada kecacatan. Kalau tidak cacat kerana tuli, sesuatu yang berlaku pada badannya atau otaknya, maka dia tak boleh mendengar. Tapi bila yang selamat, anak yang selamat, tidak ada apa-apa kecacatan, dia akan mendengar lebih dahulu daripada melihat. So itu mendengar tadi lebih afdal daripada melihat. Dan kita nampak sendirilah dalam dari segi manusia, ada manusia yang buta, tapi dia boleh mendengar, kemudian dia boleh hafal, dia boleh faham makna-makna, dia boleh menulis, dia boleh menjadi penulis dalam walaupun buta. Seperti penyair, kalau tak siap saya, Al-Ma'ri, dia seorang penyair yang buta, tapi Masya Allah keluar syair-syairnya lebih daripada orang yang celik, dan sangat bernas. Itu juga profesor dalam tahun 80-an dan 70-an, 80-an dan awal 90-an di Mesir, iaitu Dr. Taha Hussein. Dr. Hussein ni buta, tapi dia dah mendapat doktor di Paris, dan mengarang buku-buku dalam bahasa Arab, sastra Arab, dengan begitu baik sekali, mengalahkan orang yang celik kerana dia bergantung pada pendengarannya. Dan saya sendiri dulu di waktu di Mesir, guru saya dalam tafsir, tak siap saya pun dah lupa dah berapa tahun, dia buta, tetapi Masya Allah semua dia hafal, dan segala ajaran-ajaran tadi sama dengan apa yang ada dalam kitab, dan lebih baik daripada orang yang tak buta. Dan dia dapat anaknya bijak sehingga menjadi profesor dan telah juga menjadi almarhum, kembali pada Allah Ta'ala. Dan anaknya tu satu kelas dengan saya.
Jadi dia dah nombor 1 lah dalam satu kelas tu tadi, tak ada orang boleh lawan. Itu anak kepada profesor yang buta. Jadi itulah maknanya mendengar ni lebih afdal daripada melihat. Dan lagi melihat ni banyak kacau-kacau, kerana bila melihat tadi boleh jadi benda tadi boleh mengacau kepada kita. Jadi itulah saja pada hari ini. Untuk kita akan sambung lagi perkara ini di masa hadapan ataupun minggu hadapan, insya-Allah. Dan akhirnya terimalah salam daripada saya, daripada pengurusi dan segala pegawai-pegawai Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.